بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk kembali berkumpul bagi meneruskan bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah yang dikarang oleh Maulana Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi kita masuk pada rukun yang keempat bagi rukun-rukun salat. Boleh? Ar-rukn ar-rabi' qira'atul Fatihah. Rukun keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'an akanat as-salatu fardan am nafla 'ala al-imami wal ma'mumi wal munfaridi. Jadi wajib baca Fatihah pada setiap rakaat, sama ada sembahyang itu sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Jadi sembahyang sunat itu sunat, contoh duha sunat. Tapi bila kita dah sembahyang, nak sahkan sembahyang tu wajib pula baca Fatihah. Boleh? Nah. Jadi Fatihah wajib sama ada sembahyang yang kita buat tu fardu ataupun sunat. Dan kewajipan Fatihah tu ke atas imam, makmum dan juga orang yang sembahyang seorang. Setiap orang wajib baca lah. Syurutul Fatihati 12. Syarat untuk sahnya bacaan Fatihah ada 12 syarat. Bila gugur syarat ni, maka bacaan Fatihah tu tidak sah. Ada kala dia boleh ulang balik Fatihah dengan bacaan yang betul dan salatuhu tamdi ala sihah. Maknanya sembahyang tu kira sah lah. Ada kala bila tak cukup syarat ni, sembahyang batal terus. Kita akan bincang lah. Jadi syarat pertama untuk sah Fatihah ialah at-tartib. Fa idza akhalla bit-tartibi ma'a 'adami taghyir al-ma'na lam tujzi'hu fa yu'idu murattiban litasihha qira'atuhu wa idza akhalla bit-tartibi ma'a taghyir al-ma'na batalat salatuhu. Jadi yang pertama kena tertib. Kalau seseorang tu baca Al-Quran iaitu suratul Fatihah tidak mengikut tertib, maka ketika itu ada dua. Pertama, sehingga mengubah makna, maka bacaan itu tidak sah. Bacaan tak sah. Sembahyang belum tentu lagi. Bacaan itu tidak sah dan dia kena ulang semula. Fa idza akhalla bitartib ma'a adami taghyir al-ma'na. Yang pertama, dia baca tidak ikut tertib, dalam masa yang sama tidak mengubah makna, maka bacaan itu tidak sah, dia kena ulang balik sahaja bacaan tersebut. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Maliki yaumiddin. Jadi kalau sekadar tukar ayat demi ayat, tak ubah susunan ayat, itu tidak menyebabkan berubah makna. Ghalibnya makna itu masih sahih, masih tepat. Faham tu? Maka ketika itu kita sebut bacaan itu tidak sah, dia kena ulang balik semula baca. Tak? Dengan bacaan yang mengikut tertib. Tapi kalau dia membaca dan mengubah turutan sehingga mengubah makna, contoh dia baca Bismillah Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaumiddin. Tu. Jadi dia satu ayat tu dia kerat tiga, dia letak sana sini, atas bawah, kiri kanan. Akhir sekali makna akan berubah lah. Yang tu jelas berubah. Yang ketika itu kita sebut kalau sengaja dia buat tu, maka batal sembahyang dia. Tapi kalau tak sengaja, kita sebut bacaan tu batal, dia kena ulang balik bacaan daripada awal lah, dengan bacaan yang mengikut tertib. Faham tu? Yang kedua, al-muwalah, kena berturut-turut. Fayudhirru ataupun fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saqtati tanafus. Jadi yang kedua, dia kena baca berturut-turut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Betul-betul. Kalau dia berhenti, tak, berhenti pula lama, lebih daripada kadar satu nafas tanpa sebarang hajat, maka bacaan tu batal. Dia kena ulang balik daripada awal. Faham tu? Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Berhenti lama. Bukan sebab lupa, bukan sebab apa, saja berhenti. Tak, kena ulang balik daripada awal. Lepas tu teruskan bacaan sampai habis. Faham tu? Tapi kalau berhenti tu kerana hajat, contoh baca bismillah, lepas tu bersin, atau habis baca bismillahirrahmanirrahim tu terlupa alhamdulillah ke, terlupa Fatihah. Itu walaupun lama pemisahan antara satu ayat demi satu ayat, tidak memberi mudaratlah kepada kesahihan Fatihah. Nah. Yang ketiga ialah mura'atu hurufiha. Kita kena raikan menyebut huruf-huruf itu dengan tepat. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuh. Jadi kalau seseorang tu sengaja gugurkan walaupun satu huruf, sembahyang dia batal. Contoh alhamdulillah, hi tu tak ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi al-ha, hi tu tak ada. Sengaja sembahyang batal. Begitu juga dia, kalau dia tukar satu huruf dengan huruf yang lain sengaja. Contoh alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin, atau rabbil alamin. Ain jadi a jadi ain. Tak, kalau sengaja ubah huruf dengan huruf, ketika itu sembahyangnya batal. Boleh? Jadi ketika kena raikan huruf, sebut makhraj huruf dengan tepat. Kalau sengaja gugurkan satu huruf, sembahyang batal. Kalau sengaja ubah huruf dengan huruf, sembahyang batal. Kalau tak sengaja, bacaan tu batal. Kena ulang balik sahaja. Kemudian dalam nota kaki Maulana Syekh sebut, "Lau abdala ad-dada dha'a fil Fatihah batalat salatuhu fil asah." Kalau seseorang tu ubah huruf dad, diubah jadi dha, ikut pandangannya asah, yang lebih kuat, sembahyangnya batal. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dad tu diubah jadi dha, maka sembahyangnya batal ikut pandangannya sah. Wa muqabiluhu wajhun qawi yajuzu taqliduhu anha la tabtul li usri at-tamyiz bainahuma. Lawan kepada al-asah, iaitu muqabil al-asah, juga wajah yang kuat. Wajah ni makna pandangan ashab lah. Dan boleh ditaklid. Pandangan tu kuat, dalil kuat jugalah. Bila asah dengan muqabil al-asah, dua-dua tu dalil kuat. Cuma yang asah lebih kuat dalil. Jadi Syekh sebut sini, muqabil al-asah, lawan kepada asah, juga wajhun qawi, dan harus ditaklid. Maknanya muqabil al-asah kata tak batal kalau dad diubah jadi dha. Kerana apa tak batal? Kerana susah nak membezakan antara satu dengan satu huruf. Dua huruf tu susah nak dibezakan antara dad dengan dha. Wa fi tafsir al-Fakhr ar-Razi tajuzul qira'atu bi ibdal ad-dad dha'an litashabuhihima. Wa hadha yukhaffafu 'ala al-'awam wa yujibu 'adam at-ta'annuti 'adam at-tashdid wa at-ta'annut 'alaihim. Intaha min bughyah al-mustarsyidin. Dalam tafsir al-Imam al-Fakhr ar-Razi sebut harus baca dha, dad jadi dha. Dan disebut ini pandangan yang tidak perlu kita beratkan ke atas orang awam, dan tak wajar lah kita keraskan hukum lah. Manakala ada orang awam baca waladzallin, khalas khair insya-Allah sah. Tapi kita hak reti jangan tukar pula dad jadi dha. Boleh? Nah, itu ceritanya. Lepas tu ada lagi nota kaki tu, muhimmatun hukmu man nataqa biqafil arab wa hiya al-mutaraddidatu bainaha wa bainal kaf. Yani ga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Kita sebut qaful arab. Sah tak sembahyang? Sah tak Fatihah? Kalau ada huruf tu, ada tak dalam? Ada. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Tepatnya ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Tak, kawan ni baca ihdinas siratal mustaqim dengan ga gitu. Jadi ada khilaf sebenarnya. Minal ulama man ajza al-qira'ata biha biduni karahatin. Sebagian ulama kata bacaan tu sah dan tidak dihukum makruh pun. Antaranya al-Imam Al-Muzajjid, Syekh Zakaria Al-Ansari, syarih kepada Al-Bahjah, Ibnu Rif'ah, dan juga ulama Hadramaut. Wa minhum man ajza'aha ma'al karahah wa hum Ar-Ramli wal Khatib Asy-Syirbini. Sebagian kata sah bacaan cuma makruh. Antaranya Imam Ramli, Imam Khatib Asy-Syirbini. Sebagian kata tidak sah. Siapa dia yang kata tidak sah? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam At-Tabari. Jadi faman qadara 'ala an-nutqi bil ma'qudati biduni takallufin aw riya'in aw munafil lil khusyu' fal aula lahu al-qira'atu biha. Jadi bagi orang yang boleh baca qaf tu dengan qaf, maka bila baca tu tanpa takalluf, tanpa susah payah, tanpa wujud rasa riak, kawan-kawan tak boleh, dia seorang boleh di tempat tu, di kawasan tu. Tak, sekali timbul riak. Tak, sekali tak timbul riak. Dia boleh baca tanpa takalluf, tanpa menafikan khusyuk, tanpa riak, maka yang boleh bacalah qaf tu. Tapi kalau tak boleh, maka baca ga ihdinas siratal mustaqim, bunyi lebih kurang gitu tu, maka sah dan tidak diingkarkan ke atasnya kerana padanya ada khilaf. Boleh. Jadi al-amru yani wasi'. Jangan kita ketatkan hukum yang ada khilaf ni lah. Kat Ramadan ni balah ni. Tak. Apa tu? Ambil video Habib Omar baca ke siapa baca yang bunyi ga-ga tu. Lepas tu balah. Molek Jangan bagi masa kita sunyi daripada perbalahan. Pesan kepada ustaz-ustaz yang ada ni, sentiasalah berbalah. Duk saja bosan juga hak. Tu. Kat Ramadan kau molek. Biar pahala tu jadi burn. Sebab apa? Punca agak ugamawan. Kita punca. Faham tak? 8 ke 20 bid'ah ke tak bid'ah. Dia mari bulan Ramadan. Bulan patut kita buat ibadat, bulan tu ustaz-ustaz ni ajak balah. Orang awam pun tepuk tangan bawah. Syarat pun tak erti. Tak puncanya ustaz-ustaz. Jadi tak tahu nak kata. Ya Allah, nombor 4. Mura'atu tashdidatiha. Falau khaffafa mushaddadan lam yu'tad bi qira'atihi fa'alayhi an yu'idahu mushaddada. Wa amma idza shaddada mukhaffafan batala salatuhu in taghayyara al-ma'na ma'al ilmi wal 'amdi wa illa lam tabtul. Jadi yang keempat, untuk sahnya Fatihah ialah kita kena meraihkan sabdu-sabdu yang ada pada Al-Fatihah. Kalau seseorang tu meringankan satu perkara yang ada sabdu, maka bacaan tu tidak dikira. Boleh? Contoh dia baca iyyaka na'budu. Asalnya iyyaka na'budu ada sabdu, dia baca iyyaka na'budu. Tak. Ketika itu kita sebut apa? Dia kena ulang balik bacaan tersebut. Kena ulang balik bacaan tersebut. Bacaan tu tak dikira, dia kena ulang balik dengan bersabdu lah. Cumanya kalau dia sebut tu dalam keadaan sengaja, tahu dah patut baca iyyaka, dia baca iyyaka juga tanpa sabdu. Tak. Dan mengubah makna lah tu, jelas mengubah makna. Sebab iyun tanpa sabdu makna cahaya matahari. Kalau iyya hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu. Jadi kalau iyyaka, cahaya mataharimu yang kami sembah. Kalau iyyaka, hanya kepadamu yang kami sembah. Jadi kalau ubah makna tu dengan sengaja, itu batal sembahyang. Kalau niat makna pula jadi kafir. Sebab menyembah cahaya matahari. Jadi yang Syekh sebut sini tak batal tu bila tidak dikira bacaan tu kalau tersilap, tak sengaja dan tak mengubah makna. Faham tak? Tu tak sengaja. Boleh? Ataupun sengaja dan tak mengubah makna. Itu bacaan tu kita sebut batal. Kena ulang balik bacaan tu sahaja. Sembahyang masih sah. Wa amma idza shaddada mukhaffafan. Tapi kalau orang tu buat sabdu, menambah sabdu pada benda yang tidak ada sabdu. Contoh ada apa? Alhamdulillahi rabb.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Tu dia tak sabdu kat lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu patutnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Tambah sabdu. Sengaja. Sembahyang batal. Bila sembahyang batal? Kalau mengubah makna. Dan sengaja dan tahu hukum tak boleh. Kalau tak batal. Cuma bacaan tu tak sah. Faham tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Patut sembahyang kalau mengubah makna dan dia buat tu dalam keadaan tahu dan sengaja. Tapi kalau gugur salah satu daripada 3 syarat tu tak batal sembahyang. Cuma bacaan tu tak dikira lah, kena ulang balik bacaan tu. Nombor 5, an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'an qiraah. Dia tidak berhenti dengan berhenti yang panjang ataupun pendek. Dia tak berhenti dengan berhenti yang panjang. Faham tak? Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, berhenti lama panjang. Tu batal bacaan, kena ulang daripada awal bismillah balik. Ataupun pendek. Dia berhenti pendek, niat dia memang nak berhenti bacaan. Contoh dia baca Maliki Yaumiddin, berhenti sekejap dalam hati nak berhenti bacaan, tak nak baca Fatihah dah. Lepas tu datang pula niat nak baca Fatihah. Tu dia sambung. Kita sebut tak boleh dah. Kena start berdawai balik. Boleh? Jadi kalau berhenti panjang memberi mudarat secara mutlak, kena ulang daripada awal Fatihah. Kalau berhenti pendek, tengok berhenti pendek pasal apa. Kalau tujuan kamu nak memberhentikan bacaan, maka ia memberi mudarat. Kena ulang daripada awal Fatihah. Tapi kalau berhenti pendek tu tidak ada niat nak memberhentikan bacaan, maka kamu terus boleh sambung. Faham? Nah. Dan saya sebut bawah tu, syarat nombor 5 ni lebih kurang syarat nombor 2, itu mesti berturut-turut. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Kena baca seluruh ayat Fatihah lah. Antara ayat Al-Fatihah ialah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Apa dalil Bismillah termasuk di bawah ayatun min ayatil Fatihah? Kat bawah tu dalam nota kaki disebut likasratil ahadits alwaridati fi dhalika wallati minha idza qara'tum alhamdulillah, iaitu suratul Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu arahan Nabi. Bila kamu baca alhamdulillah, mana surah Al-Fatihah, baca bismillah sekali. Itu dalil kepada bismillah tu surah daripada surah Fatihah, ayat daripada ayat Fatihah. Kalau tak, Nabi tak suruh baca. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Jadi Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim tu ataupun surah Al-Fatihah itu sendiri ummul Quran, ummul kitab, ibu kepada Quran, ibu kepada Al-Kitab, wa sab'ul mathani. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada ayatnya. Oh, ada orang datang. Sekejap Salam. Ya. Allah. Kemudian hadis yang tadi, hadis riwayat Darul Qutni dan juga Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Daripada Sayyidatina Ummi Salamah Ummul Mukminin, isteri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayah. Jadi Ummul Mukminin Ummu Salamah sebut Nabi dalam sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim. Tak. Dan Nabi mengira ayat itu sebagai satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Daripada Ibnu Abbas dan juga Abi Hurairah dan selain daripada mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi baca kuat ketika mana baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis riwayat Al-Bazzar
dan perawi hadis disiqahkan ataupun orang yang siqah. Juga hadis riwayat Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim wa hakadha. Naik atas balik. Jadi kesimpulan nombor 6 tadi apa? Baca seluruh ayat Al-Fatihah. Antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Tidak buat satu kesilapan dengan sengaja yang mengubah makna. Kalau tidak, semuanya batal. Sebagaimana kita telah bagi tahu tadi. Contoh dia sebut ka'ayakul an'amtu, an'amti, yang itu batal. Sepatutnya an'amta. Ubah an'amti jadi apa? Wanita. Jadi kita intiqad Tuhan tu perempuan. Adapun an'amtu, aku pula bagi nikmat. Bukan Allah Ta'ala bagi nikmat. Itu batal sembahyang. Kalau buat dengan sengaja batal tu sembahyang. Nombor 8, an takuna halatul qiyam fil fardhi fala tasihu idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyyihi liruku' aw ma'a nuhudhihi lil qiyam. Yang ke-8, hendaklah bacaan Fatihah itu kita baca ketika mana berdiri. Boleh ketika mana berdiri. Maka tidak sah bacaan Fatihah bila dibaca ketika mana nak rukuk. Jadi contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, kita pun rukuk lalu dah. Jadi habis waladdallin tu ketika dah rukuk balik dah. Yang tu tak sah. Ataupun ketika nak bangun. Faham tak? Kita bangun rakaat kedua, tengah duduk ni. Sampai had rukuk, mana kita bangun, bila kita sampai di had rukuk, kita pun start dah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tegak balik Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan juga tidak sah, kena ulang daripada awal balik. Faham tak? Nah. Jadi mesti dibaca daripada awal sampai habis ketika mana kita sedang berdiri. Yang ke-9, an yusmi'a nafsahul qira'ah li'annaha rukun qawli. Ini jelas lah ni. Kena dengar bacaan tu. Kita sebagai orang yang membaca kena dengar bacaan surah Al-Fatihah daripada awal sampai habis. Kalau tak, bacaan itu tidak sah, kena ulang balik. Yang ke-10, alla yatakhallala dhikrun ajnabi. Tidak dipisahkan antara ayat demi ayat dengan zikir yang asing. Dhabit dzikril ajnabi, dan dhabit bagi zikir yang asing ialah wallazi laysa min maslahatis salah. Tu. Sesuatu yang bukan termasuk di bawah maslahat sembahyang. Kalhamdilil atis. Contohnya memuji Allah bagi orang yang bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bersin. Lepas bersin, alhamdulillah. Kita sebut batal. Bacaan tu batal. Kena ulang daripada bismillah balik. Faham tak? Fayajibu alaihi isti'nafu min jadidin. Wa amma idza takhallala sajdatu tilawatin aw amina aw su'alur rahmah aw ta'awudhu min al-'adhab aw ar-raddu ala qira'ati imamih فإنه من مصلحة الصلاة فلا يعين الفاتحة بل يكملها. Adapun kalau seseorang tu baca Fatihah, kemudian di antara ayat demi ayat tu dia berhenti, tapi dia berhenti tu untuk maslahat sembahyang, kebajikan sembahyang, tuntutan sembahyang. Contoh apa? Sujud tilawah. Jadi dia ikut imam, dia baca Maliki Yaumiddin, imam baca ayat tilawah, jadi imam bersujud. Bila imam sujud, dia pun sujud sekali. Okay, jadi lepas imam sujud, imam bangun, dia pun bangun. Dia nak ulang ke atau teruskan? Kita sebut teruskan sahaja. Jadi tadi Maliki Yaumiddin terus baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sampai habis. Ataupun tengah baca Fatihah Maliki Yaumiddin, imam pun amin, dia pun amin sekali lah, amin, tu sambung. Ataupun tengah baca Fatihah, dengar imam baca ayat rahmah, dia pun doa. Lepas dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dengar ayat rahmat, dia pun doa Allahumma inni as'aluka rahmah, ataupun Allahumma inni as'aluka rahmatakal wasi'ah. Contoh, kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita. Tu bila kita dengar ayat-ayat rahmat, sunat kita minta rahmat. Jadi doa tu tidak memutuskan betul-betul Fatihah tu. Maka lepas kita baca tu kita baca surah selepas tu atau ayat selepas tu, ataupun minta perlindungan daripada api neraka. Dengar ayat tentang api neraka, dia pun Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jadi tadi Maliki Yaumiddin, habis baca doa terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun betulkan imam. Cuma betulkan imam ni kena faham balik. Sebahagian orang salah.
Kita nak betulkan iman bila iman diam sungguh. Bila dia try and error, biar dia try. Nah, kalau tak larat, mufarakah. Tak larat, tunggu lama, mufarakah. Tapi selagi mana dia nak try, kalau kita tak nak mufarakah, kita kena biarkan dia. Kita kena biarkan dia. Bila dia berhenti, tak boleh pergi dah, barulah kita tegur dia. Betul kan? Jadi contoh kita baca Maliki Yaumiddin. Tak, dia pun sangkut tadi. Kita pun, dia lepas dia sangkut dia diam. Maka kita pun, orang belakang ni yang hafiz juga, tegur lah. Contoh dia baca apa? Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Senyap kawan. Kita pun baca. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lepas kita tegur, dia pun sambung. Kita pun sambung ayat Fatihah tadi. Kita mana tadi Maliki Yaumiddin terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Faham tak? Semua sekali itu tidak membatalkan berturut-turut. Mana kita baca ayat, kita baca benda-benda tadi itu terus sambung sahaja. Sebab apa? Sebab benda itu tadi semua sekali itu min maslahatis salah. Fala yu'idul Fatihata bal yukmiluha. Kama qala sahibu Saffatiz Zubat law abdala al-harfa biharfin abtala wa wajibun tartibuha al-ma'al wila. Abis sukutin qata'at in kathura aw qalla ma qasdin liqat'i ma qara. La bisujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala. Boleh? Lama boleh? 26 minit dah. Syarat nombor 11 untuk sah bacaan Fatihah ialah adamus sarif. Falau qasada biqira'atihi ghaira fatihatis salah fala tasih. Kalau seseorang tu baca Fatihah tapi bukan niat ke Fatihah semayang, ke Fatihah lain. Contoh, Allahu Akbar. Tak, lepas tu orang sebelah tu tengah tahlil. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Al-Fatihah. Kita pun Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca Fatihah tu sebab tahlil tu. Bukan nak baca Fatihah kerana ianya rukun solat. Yang tu tak sah bacaan Fatihah, kena ulang semula. Boleh? Yang ke-12 kaunuha bil arabiyyah, mesti dalam bahasa Arab. Fala yajuz tarjamatuha. Quran tak diterjemah sebab dia hilang dia punya ijaz. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah wa hafizahullah taala bincang tentang hukum hakam. Bila mana seseorang tu tak mampu untuk baca Fatihah. Jadi Syekh sebut al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah. Ada 5 step. Kita tak boleh baca Fatihah. Apa yang patut kita buat? Wajib alaihi ta'allumuha wa hifdhuha. Pertama kena belajar. Kena belajar. Lepas tu kena hafal. Tu. Boleh? Yang kedua, fa in lam yahfazha wajib kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau tak hafal, tak, maka dia kena tulis kat kertas. Baca bismillahirrahmanirrahim. Mana baca Fatihah tu tengok kertas, tengok handset ke zaman ini, tampal kat dinding ke kertas tu ikutlah. Yang penting dia baca. Sebab dia tak boleh hafal tadi. Boleh? Ataupun duduk level yang sama ialah orang lain tu najar, orang lain duduk sebelah. Tak, adik dia ke bismillahirrahmanirrahim, dia pun ikut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Orang lain talqinkan. Boleh juga. Kalau tak mampu juga, jadi hafal pun tidak, tulis kat kertas pun tak reti. Ataupun tulis reti, baca tak reti. Orang talqin kamu tak boleh nak sebut. Dah, waktu pula makin singkat, makin nak keluar waktu zuhur lah. Jadi fa in ajaza qara'a sab'a ayatin la tanqusu hurufa an hurufil Fatihah wal afdalu kaunuha mutawaliyatan. Kalau tak mampu juga baca Fatihah, maka baca 7 ayat daripada bukan Fatihah. Yang mana 7 ayat tu huruf dia jangan kurang daripada huruf Fatihah. Huruf Fatihah 155 ataupun 156. Kita ambil 155 lah, 155. Ataupun ambil apa? 156. Sebab kita baca Maliki Yaumiddin 156. Jadi kita baca 7 ayat. 7 ayat tu tak kisahlah surah apa pun. Surah Qiyamah, dia apa surah Qiyamah? La uqsimu bi yaumil qiyamah. Baca 7 ayat. Lepas tu ulang balik. Maka kalau 7 ayat tu tak cukup 156 huruf, ulang kali kedua, ulang kali ketiga 7 ayat tu.
Tak. Dan ayat tu tak wajib berturut-turut. Manakala dia hafal satu juzuk amma, lepas tu satu, juzuk 16. Jadi 7 ayat tu gabung. Ikutlah nak baca hak mana dulu, tak ada masalah. Yang depan dulu ke yang belakang dulu, juzuk berapa dulu, tak ada masalah. Cuma yang molek berturut-turut lah. Berturut-turut. Berturut-turut tu sama ada satu muka tu berturut terus, ataupun berturut-turut daripada satu juzuk, 2 juzuk, 3, satu ayat sampai juzuk 7. Faham tu? Ala kulli hal, mesti sangkaan kuat dia dah baca hurufnya sama dengan huruf Fatihah. Kalau tak, maka kena ulang balik 7 kali tu. Mana 7 ayat tu kena ulang kali kedua, kali ketiga, sampailah bacaan tu menyamai huruf Fatihah. Yang keempat, fa in ajaza qara'a sab'ata adhkarin la tanqusu hurufa 'anil Fatihah. Kalau tak mampu, maka dia baca 7 zikir. Yang mana 7 zikir tu jangan kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu tambahlah zikir-zikir lain, 7 zikir. Dan 7 zikir tu mesti sama juga. Ayatnya, hurufnya mesti 156. Kalau 7 tu hanya mungkin 20 ataupun 50, maka ulang 2 kali, 3 kali. 7 zikir tu jangan ulang 2 kali, sehinggalah dia yakin ataupun zan huruf yang dibaca daripada zikir tu telah menyamai 156 daripada huruf Al-Fatihah. Yang kelima, fa in ajaza waqafa biqadriha. Kalau tak mampu juga, dia diam sekadar baca Al-Fatihah. Fatihah ni kalau baca lebih kurang dalam 25 saat, 30 saat begitu, maka dia diam. Nak baca tak boleh, nak baca tengok tak boleh. Tak nak baca zikir tak erti, nak baca Quran tak pandai juga. Semua benda tak apa. Diam. Wajib diam. Barulah boleh rukuk lepas tu. Faham tu? Okey, kama qala sahibu Safwati Zubat, thumma min al-ayati sab' wal wila aula min at-tafriq. Mana berturut-turut lebih aula daripada ayat-ayat terpisah-pisah. Thumma dhikru la yanqusu an hurufiha thumma waqaf biqadriha. Kemudian faedah-faedah yang berkait dengan Al-Fatihah. Kita baca sikit ya. Tak. Faedah-faedah yang berkait dengan Fatihah ada berapa saya bawa sini, ada dalam Allah masalah. 3 masalah, 3 faedah. Pertama, saya terjemah dulu. Nama-nama Fatihah ada 25 nama. Antaranya lah Fatihatul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Walhamdu, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Al-Syafiyah, Wal-Asas. Aduh, 8 saya bawa. Nama dia ada 25 kalau cari dalam kitab lain adalah Hukmul Basmalah. Ia ayatu min al-Fatihah wa tusannu fi awwali kulli suratin illa surat at-Taubah. Jadi hukum baca bismillah, apa hukumnya? Hukum bismillah tu sendiri, ianya merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan disunatkan pada setiap surah, pada setiap awal surah. Mana baca surah Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil anfal. Baca surah satu apa? Surah apa nama tu? Juzuk 15 tu. Baca bismillah dulu. Subhanallazi asra bi'amdi, surah Isra. Tak, apa-apa surah lah. Alif Lam Mim, juzuk surah Ali Imran, Alif Lam Mim, baca bismillah dulu sebelum. Sebab apa? Sebab disunatkan begitu. Disunatkan kita baca bismillah pada setiap awal surah. Melainkan surah At-Taubah, maka ketika itu ada khilaf. Di sisi Al-Imam Ibn Hajar sebut baca bismillah pada awal surah Taubah haram. Tapi baca pada pertengahan surah Taubah makruh. Contoh dia masuk ayat muka surat ketiga. Hari itu muka surat ketiga daripada surah Taubah. Dia start dengan bismillah. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi di sisi Imam Ibn Hajar, baca bismillah pada awal surah Taubah haram. Baca bismillah pada pertengahan surah Taubah hukumnya makruh. Adapun di sisi Maulana Ar-Ramli, Imam Ramli sebut tak, wa tukrahu fi awwaliha. Baca Fatihah pada awal, baca surah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baca
baca bismillah pada awal surah Taubah sunat. Makruh. Baca bismillah pada awal surah Taubah makruh dan disunatkan pada pertengahan surah Taubah. Dia mudah je. Imam Ibn Hajar sebut mula-mula nak baca surah Taubah, baca bismillahirrahmanirrahim, bara'atum, itu haram. Tapi kalau kita dah masuk usaha keempat, start dengan bismillah, makruh. Imam Ramli sebut awal surah Bara'ah, surah Taubah, makruh baca bismillah. Tapi kalau pertengahan, sunat baca bismillah. Kemudian saya sebut watundabul basmalatu fi asna'i jami'is suwar illa surat at-taubah Bara'ah kama taqaddam. Disunatkan baca bismillah pada seluruh surah-surah, melainkan surah Taubah. Ni Syekh ulang dia sama ni. Faham tak? Okay. Tak lain-lain. Tadi pada awal surah. Pada awal surah yang confirm sunat, melainkan surah Taubah. Faham tak? Baca surah Baqarah start dengan bismillah, baca Ali Imran start dengan bismillah, An-Nisa start dengan bismillah, Al-Maidah dengan bismillah. Tapi kalau pertengahan surah, maknanya kita baca contoh surat 21, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Nak start baca tu bismillah ke tak? Disebut dekat atas tu disunatkan juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا sampai habis. Faham tak? Semuanya dalam nota kaki Maulana Syekh sebut wal amalu ala isti'adzati dun al basmalah kama dzakarahu al Habib Abdul Rahman al mashhur fi bughyatihi ibaratu ikhtalafa al ulama fi sann al basmalah liman qara'a min asna'is surah wa amalu salafina wa man adraknahu min al-fuqaha annahum la yubasmiluna illa fi awwalis surah faqat wa huwa al-awfaq. Jadi kat atas tu disebut sunat baca bismillah walaupun pada pertengahan surah. Boleh. Dalam nota kaki Al-Habib Hasan bawa ucapan ibarat daripada kitab Bughyah. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdul Rahman Masyhur mengatakan ulama berbeza pandangan pada hukum membaca bismillah pada pertengahan surah. Surah apa-apa tak? Melainkan surah Taubah khilaf tu telah kita terang tadi. Jadi saya sebut dalam Bughyah amalan salaf kami, orang yang terdahulu dan juga ulama-ulama fuqaha yang sempat kami jumpa, mereka ni tak baca bismillah bila baca pertengahan surah. Maknanya kalau waqalu kunu tu tak bismillah dulu, a'udzubillah je. Faham tak? A'udzubillah sahaja. Dan disebut ini lebih awfaq, ini lebih tepat, ini lebih muwaffaq. Boleh? Jadi atas kita lah nak beramal hak mana sepun. Benda ni mudah, al-amru hayyin yani. Tak perlu nak bawa balah. Boleh? Jadi kalau kita nak ikut pandangan ulama yang kata sunat baca bismillah, baca bismillah. Kalau tak baca a'udzubillah tu baca Quran selalu dah. Ada. Yang ketiga, huruf Al-Fatihah ada 155 huruf. Adaduha 155 harfan bi qiraati malikiyah. Maliki. Makna tanpa ada alif pada ma. Baca maliki yaumiddin, maka hurufnya 155. Tapi kalau ada huruf alif selepas mim, maka baca maliki yaumiddin, dia akan jadi 156. Boleh? Tu. Wa adadul huruf allati laysat fil Fatihati sab'atun majmu'atun fi qawli ba'dihim. Dan bilangan huruf yang tidak ada dalam Fatihah ni ada 7. Apa huruf tu? Ni tak ada dalam Fatihah huruf ni. Sab'u hurufin kharajat an Fatihah. Sajin, mana sa, jim. Khazin, khazai. Syadhfin, mana shin, dha, fa. Itu tak ada dalam huruf Al-Fatihah. Atat mutatabi'ah. Boleh? Jawab. Okey, Allah ya salam. Selesai kat situ insya-Allah. Untuk ada satu masalah lagi, kita berhenti dululah. Masalah ni perlu pada sedikit fokus.
Maka kita berhenti dulu, kita sambung pada sesi akan datang insya-Allah. Masalah bilakah bacaan Fatihah itu gugur daripada seseorang. Tinggal satu masalah lagi. Kemudian kita masuk rukun yang kelima dalam rukun salat, iaitu ar-ruku', kemudian al-i'tidal, kemudian as-sujudu marratin wa hakadha. Boleh? Insya-Allah taala. Jadi terima kasih pada pendengar semua sudi mendengar. Yang belum share, minta tolong share supaya video ini, ilmu yang saya kongsikan ini lebih meluas lah. Boleh jadi di sana ada manusia-manusia mencari video-video rakaman-rakaman yang ilmiah yang nak buat rujukan ataupun nak belajar, maka kita membantu mereka untuk perkara tersebut tu, insya-Allah kita juga dapat pahala kalau mereka dengar. Ad-dallu ala khairi kafa'ili, orang yang tunjuk orang lain buat baik, maka pahalanya seperti orang yang buat. Itu mafhum daripada sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi cukup sekadar itu. Moga bertemu lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.